Assalamualaikum anak-anak kelas 3 ikhlas. Apa khabar semua? Muklimah harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Anak-anak sudah bersedia nak belajar hari ini? Jom kita belajar. Sains tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar tajuk kelas makanan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memberikan contoh makanan bagi setiap kelas makanan. Kedua, murid dapat mengiktilak kepentingan makanan mengikut kelasnya kepada tubuh manusia. Ketiga, menjelas dengan contoh makanan seimbang berdasarkan piramid makanan. Menakul kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Kelima, menjelaskan pemerhatian tentang kelas makanan menerusi lakaran penulisan atau lisan secara kreatif. Baiklah, bagi kelas makanan, makanan boleh dikelaskan kepada 7 kumpulan, iaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan juga air. Cuba anak-anak lihat, setiap kelas makanan, pasti anak-anak tahu makanan ini kan? Pasti makanan ini adalah makanan yang biasa anak-anak makan pada setiap hari. Kita lihat, karbohidrat mempunyai nasi dan roti. Manakala protein mengandungi ikan, daging. Lemak pula adalah keju, minyak masak dan juga coklat. Mineral adalah seperti garam. Vitamin pula adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Pelawas seperti sayur-sayuran. Manakala air seperti air mineral dan air buah-buahan. Pentingnya makanan saya. Mari kita baca. Aisyah melawat Rani yang sakit di hospital. Rani, saya ada bawa bubur nasi untuk kamu. Marilah makan. Saya tak naklah. Saya tak berselera. Badan saya lemah dan tidak bertenaga. Janganlah begitu. Kamu perlu makan untuk sihat semula. Bagaimana saya boleh sihat semula? Rani, cuba tengok bubur ini. Okey. Mari kita lihat. Ini adalah sebuah mangkuk yang mengandungi bubur. Setiap makanan mempunyai kepentingannya kepada tubuh badan agar kita kekal sihat. Bubur ini ada udang, ayam, ikan bilis, sayur, air dan sedikit minyak. Sedap tau. Kepentingan makanan. Yang pertama, protein. Protein memberi khasiat kepada pembesaran tubuh badan.
Kedua, karbohidrat. Karbohidrat memberikan tenaga kepada kita untuk melakukan kerja-kerja seharian. Nombor 3, vitamin. Vitamin berfungsi untuk menjaga kesihatan badan kita. Nombor 4, mineral. Mineral juga menjaga kesihatan tubuh badan kita. Nombor 5, lemak. Lemak bertujuan untuk memanaskan badan kita. Nombor 6, air. Air berfungsi untuk mengawal suhu badan agar badan kita tidak terlalu panas dan badan kita juga tidak terlalu sejuk. Nombor 7, pelawas. Pelawas berfungsi untuk mencegah perut kita daripada sembelit. Mari kita lihat makanan seimbang. Bagaimanakah kita boleh memastikan makanan yang kita makan seimbang? Kita boleh memastikan makanan yang dimakan adalah seimbang mengikut piramid makanan Malaysia. Lihat, di bawah ini ialah piramid makanan seimbang Malaysia. Piramid macam ni ya. Maklimah akan lukiskan. Okay. Bagi tingkat yang di bawah adalah tingkat yang besar. Betul? Maka di sinilah kita perlu mengambil makanan yang banyak dalam tubuh badan kita. Apakah contoh pemakanan yang mesti diambil dengan kuantiti yang banyak? Mi, nasi, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Tingkat yang kedua, kita juga perlu ambil banyak, tetapi kadar pengambilannya adalah kurang sedikit berbanding karbohidrat. Tingkat yang kedua ini kita panggilnya vitamin. Vitamin adalah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala tingkat yang ketiga adalah protein. Protein ini kita perlu ambil hanya secukup sederhana sahaja. Okey, seperti ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusur. Manakala tingkat yang teratas ini ialah lemak. Manakala lemak ini kita perlu makan sedikit sahaja, tidak perlu mengambil dengan kuantiti yang banyak. Contoh makanan lemak ialah lemak, minyak, garam dan gula. Piramid makanan ini mempunyai 4 tingkat. Karbohidrat, vitamin, protein dan lemak. Mari kita lihat kesan makan yang tidak seimbang. Anak-anak, cuba perhatikan situasi di bawah ini. Ada 3 tabiat permakanan yang tidak seimbang. Yang pertama, sedapnya ayam goreng ini. Lihat, murid lelaki ini sedang makan pizza dan ayam goreng. Pizza dan ayam goreng mempunyai kandungan minyak yang tinggi dan akan memberi kesan kepada badan saya dah gemuk lah. Okay. Kerana pengambilan minyak yang berlebihan. Kedua,
manisnya aiskrim ini. Murid ini telah makan kek, aiskrim dan juga coklat. Kesemua makanan ini mengandungi gula yang tinggi. Gula yang tinggi termasuk dalam kategori lemak dan ia juga akan menyebabkan gigi menjadi rosak. Ketiga, saya tak sukalah sayur ini. Lihat, murid ini menolak untuk makan makanan yang pelawas. Maka, apa yang akan terjadi kepada murid ini? Murid ini akan mengalami kesukaran untuk membuang air besar. Jadi anak-anak, makan makanan yang tidak seimbang boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada kita. Oleh itu, kita perlu merancang makanan yang kita makan supaya seimbang mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Sebagai kanak-kanak yang sedang membesar, sudah pasti kita sangat memerlukan makanan yang seimbang untuk pembesaran kita, untuk tenaga kita membesar. Baiklah, kita lihat latihan pengukuhan selepas kita belajar tajuk ini. Yang pertama, anak-anak hendaklah melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti muka surat 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kedua, anak-anak hendaklah melukis sebuah lukisan tentang makanan seimbang di dalam sebiji pinggan. Anak-anak sediakan satu kertas A4. Anak-anak lukiskan satu makanan yang lengkap mengandungi 7 gelas makanan. Kemudian, anak-anak hendaklah menyenaraikan setiap makanan tersebut mengikut kelas makanan. Hasil daripada lukisan itu nanti, anak-anak perlulah tampal di dalam buku nota sains. Jadi anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menarik bukan? Tentang makanan yang kita makan setiap hari. Kadang-kadang kita makan makanan yang kita rasa ia sangat sedap, tetapi ia tidak memberi kebaikan kepada kita. Jadi, anak-anak mestilah mengambil makanan yang seimbang dan sihat serta bersih bagi menjamin kesihatan yang lebih sihat. Dan jangan lupa, makanan yang kita ambil juga mestilah bersih dan halal. Makanan bersih dan halal akan memudahkan kita melakukan aktiviti seharian dan memudahkan kita untuk beribadat seperti solat dan belajar dengan lebih seronok. Jadi, tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.